perjalanan yang termulia, ruh wal jasad, berlaku pada insan yang terhebat, memberikan pengajaran iktibar yang sangat besar kepada insan untuk usul ilallah, sampai kepada Ta'ala. Kalau kita hidup tuan-tuan tak sampai lagi kepada yang dikehendaki, ia telah masuk kita dalam maqamul ma'rifah yang sebenar, yang telah berlakunya pembukaan qalbi kita dengan Allah melalui dua muraqabah wal musyahadah yang diisyarat dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau tak berlaku lagi sampai khatam umur kita, dijemput oleh Jibril, memisahkan, dijemput oleh malaikat Israel, dipisahkan roh dan jasad, kita tak berjejak, maka rugi serugi-rugi. Berarti benar tak kata madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada laqad khaba man radiya dunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqada, apa kehasilan insan selama dia hidup? Madzal ladzi wajada man faqada ay faqada syuhuda, tak berjejak kan? Hati dia ditutup dengan kegelapan-kegelapan aghyar wal aqdar, wal aqwan, ditutup, maka tersiksa bila kita dipenjara. Sebab itu setengah daripada warid yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, awrada alaikal warid liyukhrijuka min sijnil wujud ila fada'i syuhud. Atau datangkan warid dalam kalbi insan, mengeluarkan dia min sijnil wujud, penjara kewujudan, kepada mana fada'u syuhud, padang luas musyahadah. Musyahadah yang hebat diluaskan, ditasbihkan dengan fada. Bagaimana orang duduk dalam rumah 10-10, rumah lokap, dengan duduk di padang luas, memandang luas pandangan, Masya Allah. Begitulah hati kita bila terpenjara dengan akuan. Ru'yatuka wujudan mani'atun ila syuhudi lama. Memandang kamu pada diri kamu itu mani'ah, benda yang blok daripada kita syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari jalan perjalanan, ialah Isra wal Mi'raj adalah isyarat sairul qulub, perjalanan qalbi yang bermula daripada pembersihan, dan pembersihan dia akan membawa kepada tasfiyatul qalbi. Apa di tasfiyah qalbi yang benar berlaku? Ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati dia melainkan Tuhan. Jasad kita dengan makhluk tak apa tuan-tuan. Qalbi jangan. Qalbi dipanggil baitur Rabb, rumah urusan kita dengan Tuhan dia. Untuk makrifat, tajalliyat, futuhat, semua tu Tuhan siapkan untuk tu. Jangan dikotorkan. Kalau kita kotorkan bermakna rugi besar kita. Pancaran nur kita tak akan dapat. Sebab tu kita kena jaga. Rubbama warada alaikal anwar fawujatil qad mahsuan bisuril asar fartahadat min haisun nazarat farriq qalbak minal aghyar yamlahu bil ma'arif wal asrar. Ada kala Tuhan nak tuangkan dalam hati kita berbagai-bagai rahsia makrifat yang hebat. Tiba-tiba dia tengok hati kita bergelumang lagi, berkubang lagi dengan kekotoran khalqiyah, makhluk, hubbud dunia, hubbur riyasah, macam-macam ada dalam tu. Maka bagaimana dia nak berjalan ke hadrat Allah? Maka kalau tak berjalan, maka rugi kita. Boleh orang berjalan, tak berjalan boleh sampai. Dalam Isra wal Mi'raj mengisyarat kepada kita perjalanan dan kesampaian. Nabi berjalan, kemudian Nabi sampai. Berjalan daripada bawah naik ke atas sampai pentajalian. Sebab kalau tak sampai umur kita sampai, kita tak sampai, rugi. Laqad khaba man radiya dunaka badalan, rugi serugi-rugi man radiya dunak, orang yang redha selain engkau ialah badalan, sebagai tukaran. Dia tukar makhluk dengan Allah Ta'ala. Dia beradab pada makhluk, dia tak beradab pada Tuhan. Dia kenal makhluk, dia tak kenal Tuhan. Dia besarkan makhluk, tak besarkan Tuhan. Dia kasih pada makhluk, dalam qalbi dia terbenam macam-macam kasih dia. Kasih Tuhan tak masuk, rugi serugi-rugi orang. Dia akan rugi serugi-rugi. Dan sebab tu urusan dalam ni ialah urusan ruhaniyah. Jadi tumpukan perjalanan kita ini, perjalanan membentuk ruhani. Sebab dia saja yang boleh menangkap. Jasad luar kita tak layak nak sampai makan marifat, dan kaki tangan tak dia kenal luar yang layak dalam tu. Hakikatul insan, hakikat diri manusia, latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah, itu hakikat dia. Yang dia sekarang sedang bercantum dengan sangkar kita yang akan kita tinggalkan tak berapa hari lagi. Dia berjejak tak? Dia dapat kembali tak?
Kita nak cari jalan kembali. Orang tua kita kata apa? Jalan kembali. Apa jalan kembali? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembali. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, Allah panggil. Itu surat kiriman, surat jemputan ke syurga daripada Allah Subhanahu wa taala kepada insan yang mengkhatamkan ujung umur dia dengan makam ni. Al-ibra bil khawatim. Dalam hadis sahih Nabi kata kiraan manusia sama ada ke syurga atau sebaliknya, maka dikira di mana? Ujung umur. Dia hembus nafas akhir ketika itu dia beriman atau tidak. Dia dekat atau jauh. Dia terang atau gelap dia dengan Tuhan. Dikira ujung tu. Sebab tu setiap nafas kita antara nafas al-maut yaji'u baina nafasain. Maut dia datang antara dua nafas. Ada sebab kita zikir kita gunakan fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamhah, tiap-tiap nafas kita ma'allah. Qalbi kita, jasad tak ada masalah. Jasad tuan-tuan nak bisnes ke darat ke laut nak jadi apa buat, jadi jangan langgar syariat sudah. Ya, kita nak bisnes wajib mengaji dalam babul buyu. Ya, dalam bab perniagaan, jangan terlibat dengan riba dan sebagainya. Sumpamanya lah, nak masuk apa masuk, semua Islam dah jalan lengkap. Itu urusan kita sementara di dunia ni. Asy-syariah mahallut taklif war ruhaniyah mahalul malaban ta'rif al-basirah al-basyariyah mahalul ubudiyah war ruhaniyah mahalul syuhud ar-rububiyah. Syariat ialah taklif syar'i daripada Tuhan untuk memisahkan manusia mana yang taat, mana yang ingkar. Ruhaniyah untuk ta'rif, untuk makrifat akan dia. Basyariyah tempat ubudiyah. Inilah sejak luar ni untuk kita beribadat zahir. Ruhaniyah mahallus syuhud. Ruhani tempat syuhud kita dengan Tuhan, tu paling besar kan. Sebab tu jaga dia. Ulama kata apa? Annal haqiqatal haya hiyal hayatur ruhaniyah. Hakikat hidup sebenarnya hidup rohani. Ja'alallahu fiha an-najah. Tuhan jadikan dalam dia kemenangan, wan ni'mah wal lazat, nikmat, kelazatan, rauha, kerihatan, wa ghairiha dan lain dia minan ni'amil azimah, daripada nikmat yang besar-besar. Maka dikata falyatana'amu, hendaklah kamu bernikmat, bersedap bihazihil hayah, dengan kehidupan roh. Wa illam tadhul, kalau kamu tak masuk, tak menyenaraikan diri dan tidak memberi tumpuan dalam perjalanan rohani yang boleh sampai makrifat Tuhan min hazil haya, qad azzabakumullahu, atau azab kamu ya bil hayatil jismaniyah ar-radi'ah. Tuhan akan azab dia dengan kehidupan dunia yang tidak ada nilai di sisi Tuhan. Terlambat sana, terlambat sini, terkejar sana, terkejar sini. Dia tak tahu malaikat maut dah follow belakang. Ini lobai ni 2 hari lagi nak jalan. Kepala otak dia penuh, nak mendarat tak habis-habis. Sebab tu kalau kalbi kita ada iradah nak mengumpulin dan nak membanyak, confirm dia kena apa yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Apa Tuhan janji Quran, ayat selalu kita baca? Alhaakumut takasur bila hatta zurtumul maqabir. Alha yulhi, mana melalaikan kamu at-takasur, perasaan mula banyak. Nak mengumpul, nak membanyak dari juta, nak juta, apa juta, bilion pula. Sampai bila dia habis? Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia tersembam dalam kubur. Ketika kita bawa dia melaung, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mintalah sedikit masa lagi, kami tangguhlah, kami nak beramal, nak sungguh nak, tak ada dah. Dalam ayat lain Allah kata lau ruddu la'adu imanuhum, lau ruddu la'adu. Ni puak ni kalau kembali ke dunia dia ulang balik perangai dia tu. Ya, manusia kan an-nas, ambil kalimah apa? Nasya yansi nisyanan. Manusia tu nama dia pun lalai. Sebab tu disuruh kita wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beringat-ingat itu memberi manfaat kepada orang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Isra wal Mi'raj pertama tu besar kali tuan. Ya, awalul maqamat at-taubah. Awal-awal maqam ialah melakukan pembersihan. Maka Rasulullah dah siap dibekalkan al-ilmu wal hikmah dan seterusnya. Mana bekalan dalam kehidupan kita kena ada. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah at-taqwa. At-taqwa bermakna imtisalul awamir wajnabun nawahi zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala zahir dan batin. Mana mungkin manusia boleh melakukan perintah Tuhan?
Mana mungkin manusia boleh menjauhkan larangan Tuhan kalau dia tak tahu apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan suruh. Bagi dia ada satu buat program dulu ya. Dia buat program dulu, kempen menutup aurat. Allah menangis kita tuan-tuan. Kita bawa surat kertas dengan muslimat apa semua pergi kan. Dia apa bandar ini apa semua kita bagi. Yang terima surat tu dia kata, oh menutup aurat ni wajib ya. Saya tak tahu. Allah, dia kata tak tahu kita nak mengeluarkan air mata tuan. Ya. Dia kata dia tak tahu bahawa sebenarnya tutup aurat tu wajib. Jadi yang tak melaksanakan perintah Tuhan dua, satu memang kerak kepala panggil tu. Yang kedua dia tak tahu. Mana pendedahan Islam tu sampai jadi. Ni salah kita kan. Ya, kita tengok kesian masya-Allah. Sampai tahap tu dia tak tahu kan. Ya, bermakna tak mungkin manusia itu dapat mendirikan diri dia sebagai insan muttaqin ya kalau dia tidak mendapat pendedahan. Sebab Rasulullah letakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam kepada amal dan amal tabi' jadi pengikut. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita dipilih, diberi, dikurnia. Bukan pandai kita apa, tak ada apa kita ni kosong ni kan. Dia yang beri hidayat kepada kita. Dengan ada hidayat apa? Mahfuzun anil kufri wa syirik. Kita terpelihara dari kufur dan syirik. Lapis kedua diberi kita inayah. Wabil inayah mahfuzun anil kabair wal saghair. Kita lepas daripada dosa besar dan kecil dengan ada bantuan. Dan ketiga birriayah mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Kita selamat daripada kelalaian dengan bahawa kita betul-betul ahli zikir. Apa makna zikir? Ya, syuhudul mazkur wa dawamul khudur, itu makna zikir. Kalau kita jadi ahli zikir, hati kita sentiasa syuhud dengan dia dan sentiasa hadir dengan dia. Kenapa kita perlu lupa? Sebab mursyid ana ada pesan, dia kata kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Oh, dia punya cakap dia macam ni. Kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala, dia kata. Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Kau perasan makhluk, Tuhan kau tak perasan. Ya, raqib annallaha yarak. Murakabah akan antara sentiasa memandangi. Kita mengaji sifat 20 kan? As-sam wal basar muta'alliqatani bi jamil mawjudat sawaun ya qadiman aw hadisan. Sifat sama basar ni dia takluk pada semua mawjud, sama ada qadim atau baru. Apa takluk dia? Inkisaf. Kita duduk dalam inkisaf Allah Ta'ala sentiasa nyata. Satu benda pun tak terlindung daripada pandangan Allah Ta'ala. Tak malu ke kalau Tuhan pandang kita, Pak? Bos kalau jeling kita dah lain macam ni. Ni kena nakal dalam pejabat. Dia si bergurau. Satu hari bos perangkap, bos datang dulu. Dia tengah bergurau, bos tunjuk ke muka dia. Terus senyap kan? Senyap tu berubah. Bila dia nampak tu dia berubah. Oh, bos nampak ni. Kalau bos macam tu, macam mana dengan Tuhan segala-gala? Kalau kalbi tak perasan juga tak tahu kan. Sesungguh banyak zikir. Bila banyak zikir, dia akan pergi pada apa? Muhasabah qalbi. Dia naik pada muraqabah dan terus kepada musyahadah akan Allah Ta'ala. Ya, itu yang ada dalam Isra wa Mi'raj, isyarat. Ada maksud tak boleh sampaikan, dia tak boleh terbuka nur hati dia kalau dia tidak melakukan pemesian. Kaifa yasluku qalb suwarul aqwani muntabi'atun fi mirati am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawat. Macam mana kamu nak terbuka dalam, sedangkan apa? Kalau kami nak percaya rupa makhluk dalam kalbi semua kena buang. Yang pertama kita selalu buat. Ya, dan Isra wal Mi'raj. Dan macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan sedangkan kamu qayyad dan kamu diikat dengan nafs, semua kena buang. Suci itu isyarat pertama tu. Ya, maka Rasulullah pun dibawa. Bila bawa Jibril dengan baginda SAW, siapa lebih hebat? Maklum, tak payah jawab. Laula kama kanatil afla. Jibril pun dijadi pada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam isyarat ini menunjukkan kepada kita perlu ada pemimpin, mursyid. Talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan murabbi, mursyid yang kamil, mukammil, yang boleh memimpin roh kita sampai makrifat ke Tuhan. Dia menjadi kemestian. Siapa kata? Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dalam Ihya ada sebut tu. Ya, jadi contoh cari bangun malam-malam minta Tuhan, ya Allah tunjukkanlah aku orang yang boleh memimpin rohaniku untuk usul kepada Engkau. Tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu kan. Tuan minta sini. Bangun malam-malam bermunajat kepada Ta'ala. Ya, ud'uni astajib, meminta aku perkenankan, minta sungguh-sungguh, insya-Allah Tuhan buka anda. Sebab kalau tak berjalan bahaya. Ya, mana nak sampai? Jangan ikut ilmu sesat yang dulu kedai kopi dia punya madrasah. Inilah jalan parekat. Kita tak payah jalan sudah sampai. Itu orang gila kan.
Tak berjalan boleh sampai. Mana boleh kan? Tak masuk akal lagi. Rasul pun berjalan. Isra, Mi'raj baru sampai. Mana kita kena perjalanan tu ada. Dan dalam perjalanan kita jaga tu dua perkara besar. Kita berdepan dengan dua perkara besar. Melaksana perintah dia dan menjauhkan larangan dia. Kesan dia apa tu? Kesan dia tu. Yang Allah tunjukkan hebatnya orang yang berjuang pada jalan Allah. Disabit tumbuhan tumbuh, sabit tumbuh lagi. Ni apa? Ini orang yang berjuang pada jalan Allah. Ya. Sehingga seorang muslimah yang maklum masyitah sanggup berdepan pula, ya, dengan kuasa besar. Raja yang tuan-tuan pun tak tahu kan. Dia boleh ambil tindakan macam-macam, tapi tak, dia tak takut. Ya. Bila disikat jatuh dia apa? Dia melatah. Ya, disebut nama Allah. Sebagaimana kita maklumlah. Lalu dia report. Bila report apa yang jadi? Itu tak. Mana peristiwa dia ditayangkan kepada baginda sallallahu. Hebat tak hebat tak? Rasulullah menyaksikan. Allah Ta'ala tayangkan. Masyitah punya kisah, bukan kecil anak kan. Kalau masyitah muslimah, kita bukan muslimah kan. Kita muslimin. Kalau tak macam tu takut kita pula tukar jadi khunsa ni. Ya, tengok tu makna kalimatu haqqin afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling besar menyatakan kebenaran Islam walaupun di depan pemimpin yang tampil kan. Ya, bahasa Aisyah mengatakan afdalul a'mal asqaluha. Amal yang paling afdal ialah yang paling berat. Lagi tinggi cabaran risiko, lagi tinggi darajat di sisi Allah Ta'ala. Ini dipaparkan kepada Sayyidul Mursalin wa Rasulullah SAW. Islam ya, mana perjalanan orang yang hebat-hebat. Dan di sana pula sebaliknya, ya, ditayangkan risiko orang-orang yang sebaliknya, yang minum arak, yang berjudi, yang berzina, dan yang runtuh akhlaknya dengan azab yang sangat dahsyat, pemakan riba dengan azabnya dan seumpamanya. Dan yang sentiasa kita hadapi sampai akhir zaman yang besar ialah seruan Yahud, Nasara, ad-dunya. Semua seruan ini memanggil, ya Muhammad anzilni as'aluk, ya Muhammad berhentilah aku nak tanya. Tengok ini satu pengajaran besar, di mana Rasulullah SAW dalam perjalanan terus ke hadirat Tuhan, jangan ada sedikit pun kita terkesan dengan panggilan-panggilan. Jangan berpaling, jangan layan, terus. Rasulullah paling tidak, jawab tidak, paling tidak. Hanya repot saja pada Jibril. Siapa tu Jibril? Sebab kata pemandangan yang dibukakan dalam perjalanan dipanggil muka syafa tu, dia kena repot. Itu kaedah mursyid, ya, dia kena repot pada mursyid. Apa waris-waris yang sampai. Sama ada waris dalam bentuk intibah, waris bentuk ikbal atau waridul wisal dan seumpamanya, dia kena repot. Maka sini kita tengok siapa punya ketinggian besar, Sidratul Muntaha, mau nampak betapa hebatnya kedudukan Rasulullah SAW. Jibril tak boleh pergi dah. Aku pergi, aku hangus, Jibril kata. Ya, itu menandakan Rasulullah ialah nur, dan ya, dia boleh naik atas sampai pada mustawa dan kepada hadratul kursi, dan terus ditajalli di sana dengan keadaan laisa kamitslihi syai'. Itu hakikat Allah Ta'ala yang maha dahsyat dibuka kepada Nabi SAW. Itu nikmat kemuncak. Dan nikmat kemuncak di syurga itulah dia ru'yah. Ya, pada semua dalam hadis adalah uji. Tuan beri nikmat syurga, dia taraki naik tuan ya. Beri nikmat satu, dia rasa dia paling hebat. Lepas tu dalam syarah Muslim didatangkan orang yang last kali masuk syurga. Ya, dalam keadaan dia masuk syurga, kemudian diselupkan dia, diselamkan dia dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dia bangun muka dah hitam gentung tuan. Masuk dia keluar bercahaya bersinar, masuk syurga. Dia rasa dia paling hebat, rupa dia orang last sekali. Dahsyat tak dahsyat syurga kan? Tapi dia tak perasan, rupanya atas dahi ada satu lagi. Muttaqallahu minan nar. Allah malu lah dia kata. Boleh perasan pemerdekaan daripada neraka. Kalau kita ada cok sungai buluh kan. Sedap pun tak sedap. Ya Allah tolonglah basuh. Selam sekali lagi kan. Dia selam sekali lagi baru hilang. Nikmatlah dia. Rupa dia orang last. Tu kehebatan syurga kan. Maka tuan test nikmat. Dia bagi yang hebat-hebat. Kemudian tuan tunjuk lagi hebat. Dia nak lagi. Ya, tunjuk lagi, nak lagi. Akhir tuan janji dia, lepas ni jangan minta lagi. Tak nak tuan, dia kata. Jangan lepas tak nak. Dia tunjuk lagi, dia nak lagi. Bermakna apa? Nikmat syurga cukup dahsyat. Cukup dahsyat, tak boleh nak banding. Akhirnya tuan tajalli, buka aja habis. Ya, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan dia melihat. Bila lepas tu tuan kata nak, dia kata tak nak lagi dah. Itu kemuncak.
Ya, nikmat yang paling besar kita dengan Tuhan. Ya, dalam Jannatul Firdaus ke apa jannah sekalipun, dia masih makhluk Tuhan. Bidadari pun makhluk Tuhan. Segala makulat wal masyrubat dan sebagainya sana, makan minum semua makhluk. Syurga tetap makhluk. Ya, sebab itu Sabiatul Adawiyah kata, ya Allah, kalau aku ibadat kena syurga-Mu, kau baling aku dalam neraka-Mu. Ya, syurga masih makhluk. Itu urusan Tuhan. Syurga kita jangan masuk campur. Itu urusan Tuhan. Urusan kita ialah apa? Izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kita kepada Allah. Cantik kehambaan kita, tak payah tanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak menyalahi janji dia. Dia sediakan hebat daripada itu. Jadi maknanya syurga itu ada dua. Di akhirat maklum, di syurga, di dunia dia Jannatul Mu'ajjalah, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun makam kebesaran Tuhannya. Iza zukilallah wajilat qulubuhum. Berkocak kalbi dia, gegaran dia, merasakan apa? Zauq dengan apa? Jalal wal jamal. Sebab itu Ibn Atta kata, mata aqaka ashhadaka birra wa mata mana'at ashhadaka kahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Manakala Tuhan beri kamu nikmat, apa sebenarnya? Ashhadaka bir, dia menayangkan supaya kita pandang. Macam tadilah Rasulullah ditanya, linuriyahu min ayatina. Semasa berjalan belum Mi'raj, Tuhan tunjukkan bermacam-macam tanda-tanda keagungan kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Ya, bila Tuhan beri nikmat sebenarnya apa? Suruh pandang dia. Albir, Maha memberi ihsan. Wa mata manaat, bila dia blok pula, kita tak dapat, kena balik ujian. Sebenarnya apa? Asyhadaka kahra. Dia menayangkan kita supaya kita memandang nama dia Al-Qahar. Jadi kesimpulan dia apa? Fi kulli zalika muta'arifan. Dalam dua keadaan sebenarnya suruh kita kenal akan dia. Sebab insan kalau dikenal siapa Allah Ta'ala, nasai kalbi dia tidak akan pergi tempat lain. Kalbi insan, dia akan cinta kasih tersangkut hati pada benda yang paling mahal, paling hebat. Kalau model-model terbaru, kalau cantik, paling cantik semua, maka siapa nak lawan Allah Ta'ala? Segala kamalat milik dia. Segala kamalat, segala kesempurnaan milik dia, sifat dia. Segala kekurangan milik makhluk. Kenapa hati kita duduk menghadap pada makhluk, tidak pada dia? Ya, nak kata gilo kan marah pula. Ya, betulkan balik pemandangan kita. Ya, sebab nak clearkan balik, bersih. Cermin tu akan pandangan dia kelabu bila tak dilap, tuan-tuan. Tuan-tuan mandi dalam bilik air kan, simbah-simbah, sabun tu melekat kat belakang cermin. Kita tengok muka kita, ya, tidak muka aku. Bila terlap balik, oh nampak lagi terang, oh lagi clear. Kalbi kita dan ya, bersihkan betul-betul dia. Lap dia, insya-Allah dia akan jadi mahalut tajalli, tempat pentajalian Allah Ta'ala. Kalau syurga sebenarnya ma'rifat sebenar dengan Ta'ala, ya di dunia, lawan dia apa? Lawan syurga apa? Neraka. Ya, narul mu'ajjalah, neraka yang disegerakan bila kalbi insan lalai dari Tuhan. Ya, dia lupa Tuhan, dia habis. Ya, dia dah masuk neraka yang disegerakan. Sebab tu bila lari kalbi Tuhan, dia takkan jumpa jalan ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrullah, zikir mana umum sebut, ingat, murakabah, musyahadah, syuhud, semua masuk dalam segala ini. Tatma'innul qulub, qalbi akan tenang, berlazat dengan dia. Mafhum mukhalafah dia sebaliknya, kalau tak menghadap Tuhan, tunggulah balik. Ya, kalau tanya apa sebab hati kita tak tenang, tension, bearing, boring macam-macam, ialah terpalingnya insiraful qalbi anillah, terpalingnya kalbi dari itu Tuhan. Ya, jalan sufi nak bawa situ, tuan. Faham? Ya, abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'ar rabb. Ya, jasad mereka dengan makhluk tak apa, kalbi jangan. Sebab dia perlu zikir dalam, jangan putus. Allah, Allah, Allah. Zikir nafas kena putus. Ya, zikir sirru dan sebagainya lah, supaya apa? Sentiasa. Iza kasra azkar kasrar anwar, wa iza kasra anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikir, no record, dan bersihlah sir. Bila sir dia layak tetap dia dengan Allah. Kun ma'allah tarallaha ma'ak. Kun ma'allah, usahakan supaya hati kita sentiasa memandang murakabah. Ya, tarallaha ma'ak, Tuhan akan hadiahkan kita tarallaha, dibukakan kalbi kita sentiasa syuhud akan dia, ma'ak serta dengan dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum.
Allah Ta'ala ma'akum, ya, di mana saja kamu berada. Ma'ah bukan ma'ah hisiah, ma'ah ma'nawiyah. Kita serta dengan ni, makna kita tak terlepas daripada taksisul iradat, taksirul qudrah, inkishafil ilmi wa sami wal basar, tak lepas. Sentiasa kita dengan dia. Ini gantung alik galbak billah, gantung rohani kita dengan Allah. InsyaAllah kita sentiasa mendapat bantuan daripada dia. Kemudian bila Nabi dihadiahkan satu benda yang paling besar, as-salah, maka sila jagalah salat kita. Mudah-mudahan Isra' Mi'raj kita, Mi'raj rohani kita berlaku dalam sembahyang. Mi'raj roh, bukan Mi'raj jasad nanti. Makna Mi'raj urujul qalbi ila Allah. Sebab sembahyang adalah silatul bainal abdi wa rabb, kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan. Nikmat paling besar bila qalbi ada kontak dengan Ta'ala, dan bala besar bila inqita', terputus kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Kerana itu sentiasalah kita minta pertolongan Allah Ta'ala supaya Tuhan tarik kalbi kita ke hadirat dia. Tuhan semayang, Tuhan minta satu, tak apa, ya Allah, tariklah kalbiku menghadap kepadamu. Dapat tu habis. Nikmat paling besar tak boleh dibayangkan. Nikmat paling hebat bila kalbi kita sentak ditarik oleh Allah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'. Tuhan menarik orang yang dikehendaki. Fir'aun punya tukang sihir dah demand nak daunkan Nabi Musa. Bila Tuhan tarik kalbi dia melalui asbab dia tajallikan kebesaran Tuhan melalui tongkat Nabi Musa AS. Habis tuan. Ni bukan kecil anak ni, taiko-taiko di bawah tu. Depan Fir'aun pula kan. Orang Melayu kalau jahat dia panggil, kau ni macam peraun dia. Satu istilah cukup jahat. Dia hilang habis Fir'aun, karam Fir'aun. Bila mana? Ditajalli azamati, Tuhan tajalikan kebesaran dia. Iaitulah dengan menjelmanya tongkat sedut habis. Situ dia kata amantu billah. Tak nampak Fir'aun lagi dah habis. Ya, mana pentingnya dia nur pentajalian. Itu kita minta kepada Ta'ala, mudah-mudahan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, para ahli bait dan para sahabat, masyayikh, dan juga keberkatan Isra' wal Mi'raj, Allah Ta'ala memberikan futuhat kepada kita yang sempurna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu